WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1960. Pada Disember 2019, dunia telah digempakan dengan virus baru dari Wuhan, China, iaitu virus corona yang dinamakan COVID-19. Penularan wabak COVID-19 yang menjangkiti manusia di seluruh dunia belum menampakkan penurunan, malah dilihat semakin membimbangkan. Beberapa negara yang terjejas dengan serangan COVID-19 mengambil tindakan drastik, melaksanakan kawalan pergerakan lockdown atau seumpamanya untuk membataskan pergerakan rakyat masing-masing bagi memutuskan rantaian jangkitan secepat mungkin. Malaysia juga turut melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasa bermula 8 Mac 2020. Melalui minggu pertama PKP bukan sesuatu yang mudah bagi rakyat Malaysia. Duduk diam di rumah kerana banyak cabaran yang dihadapi dan banyak juga ragam ditangani. Mungkin ada yang mengeluh, tapi alangkah itu yang terbaik demi kesejahteraan semua. Paling mencabar pastinya petugas barisan hadapan yang tidak pernah jemu menjalankan tugas. Semuanya demi memastikan COVID-19 tidak terus merebak. Sudahlah berhadapan dengan resiko, berjauhan dengan keluarga, pastinya sokongan emosi amat diperlukan bagi memastikan mereka terus kuat mengarungi hari-hari mendatang. Saya sedar bahawa saya telah dipilih untuk jadi Perdana Menteri, tetapi dalam situasi yang agak luar biasa yang mungkin bagaimana kita tahu tak pernah berlaku dalam sejarah negara, iaitu penyakit COVID-19 ini. Ya, masa dia rehatlah, tapi masa bekerja dia mesti bekerja. Ya, dan saya kira walaupun keadaan sekarang ini dalam MCO, sepatutnya mereka harus duduk di rumah. Tapi saya dah keluarkan arahan, mesti ada kerja-kerja yang harus dilaksanakan, mereka harus datang ke pejabat. Jadi, tapi dalam keadaan sekarang ni, saya nak supaya menteri dan juga rakyat tahu bahawa apa fokus kerajaan. Fokus kerajaan ialah soal isu COVID, ya, COVID-19. Ucapan saya biasa saja, pasal saya peringatkan diri saya, walaupun saya sebagai Perdana Menteri, bila saya nak berwawancara sesuatu perkara ataupun nak bercerita satu perkara, saya kena tahu siapakah audiens saya. Audiens saya ataupun yang menjadi penonton saya itu rakyat kita, tapi sebahagian besarnya rakyat biasa. Ya, bukan kata itu, mereka ni generally lah, keseluruhannya adalah rakyat biasa dan mereka harus faham apa yang Perdana Menteri cakap. Prihatin rakyat atau prihatin berjumlah 250 bilion ringgit Malaysia, ia akan memberikan faedah manfaat kepada anda semua. Sekalian menadah tangan untuk memanjatkan doa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita, keluarga kita, negara kita dan seluruh umat manusia dilindungi olehnya. Kepada penganut agama bukan Islam, saudara-saudari bertafakur dan berdoalah mengikut ajaran agama masing-masing. Saya minta sokongan kepada saudara dan saudari sekalian, marilah kita berganding bahu
mengharungi krisis ini bersama-sama. Perhatikan banyak lagi kenderaan di jalan raya. Di awal ucapan saya ini, saya nak menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Ibarat berada di medan perang, berisiko untuk dijangkiti virus maut ini, namun semangat mereka tetap kental untuk memberikan rawatan yang terbaik kepada pesakit COVID-19. Letih, lesu, tekanan tidak perlu diulangkan kerana itulah hakikatnya. Saban hari ada saja kes COVID yang baru sehingga kan ada yang terpaksa bekerja lebih masa. Petugas kesihatan terpaksa mengelak daripada memeluk anak dan bersama keluarga. Lebih 1,000 doktor dan jururawat telah kembali berkhidmat di Hospital Kementerian Kesihatan sebagai barisan hadapan dalam menghadapi wabak COVID-19. Derma bukan hanya bermakna menyumbang wang atau makanan, tetapi sebagai manusia, apa saja yang anda boleh buat. Dan bagi saya, inilah apa yang saya dapat sumbangkan. Let me first and foremost express my greatest appreciation. I must say a big thank you to all of you. I think you represent those so-called unsung heroes who have been working so hard from day one. Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah diletakkan dalam senarai 3 doktor terbaik dan diyakini di dunia atas usahanya menangani wabak COVID-19 di negara ini. Pengiktirafan itu diberikan oleh sebuah stesen televisyen China, Global TV Network. Pihak polis dan askar yang mengadakan sekatan jalan raya terpaksa berpanasan, berhujan demi menjalankan tugas dan menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Lebih memilukan ada anggota polis yang turut terkorban semasa melakukan sekatan jalan raya. Malaysia memerlukan khidmat mereka yang boleh dikatakan hero kita. Mereka antara golongan yang berisiko kerana boleh menjejaskan kesihatan, malah nyawa juga boleh terancam. Jadi, mereka wajar diberikan penghargaan yang tinggi kerana sanggup menjalankan tugas. Aplikasi atas talian amat berguna dalam membendung orang ramai dari keluar ke tempat awam. Syarikat besar seperti GrabFood, Foodpanda menggunakan e-hailing untuk khidmat penghantaran makanan dan barang keperluan. Tidak ramai penghantar yang sanggup meneruskan kerja untuk menghantar pesanan makanan kepada pelanggan pada musim Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam kesibukan memenuhi tempahan orang ramai, penghantar makanan berhadapan dengan pelbagai cabaran ketika menjalankan tugas. Takut tu memang takut, tapi dah ini je kan kerja untuk cari makan. So nak tak nak buat je lah. Takutlah, tapi kena ingat kami ni kerja, kalau kerja baru ada gaji.
Kalau tak kerja, kami makan apa juga. Perasaan tu ada, takut. Nak kita kena buat kerja ni juga lah. Bukan nak bagi anak bini nak makan apa kan. Awak kerja? Ada sikit. Ada juga sikit. Ada juga tapi safety lah. Dalam masa yang sama, ketika menerima dan menghantar pesanan, ada dalam kalangan rider yang telah mengalami kemalangan jalan raya sehingga ada yang meragut nyawa. Menghantar makanan juga pasukan barisan hadapan seperti kaki tangan perubatan, polis dan tentera yang selayaknya diberi penghormatan atas sumbangan mereka.